Assalamualaikum. Saya Cikgu Hafifah binti Osman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lambor Kiring. Okey. Video saya adalah berkaitan tajuk vektor. Okey adik-adik, selamat menonton semua. Bye, jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum adik-adik. Kita jumpa lagi vektor dalam siri yang ketiga. Okey, subtopik 8.2 penambahan dan penolakan vektor bersama Cikgu Hafifah. Okey, standard pembelajarannya 8.2.1 membuat penambahan dan penolakan yang melibatkan dua atau lebih vektor bagi menghasilkan vektor paduan. 8.2.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey, seterusnya adik-adik harus melakukan harus berjaya melakukan penambahan dua vektor selari dan vektor tidak selari ya adik-adik. Seterusnya adik-adik juga harus boleh melakukan penolakan dua vektor selari dan penolakan vektor tidak selari. Seterusnya mari kita kenal apa itu vektor paduan. Vektor paduan adalah penambahan dua vektor atau lebih daripada dua vektor. Adik boleh tambah dua vektor, atau tiga vektor, atau empat vektor. Kemudian sekiranya U dan V adalah vektor, hasil tambahnya boleh ditulis sebagai vektor U tambah vektor V. Ini cara menulislah bagi vektor paduan. Seterusnya kita lihat kes-kes vektor paduan. Kes-kes vektor paduan antara sekarang diberi contoh vektor A dan vektor B. Paduan di sini maksud gabung. Gabung. So kita ada dua vektor A digabung bersama dengan vektor B. Bila konsep digabung ni adik-adik kena faham. Vektor tetap arahnya tidak berubah. Vektor B pun arahnya tidak berubah. So bila digabungkan adik-adik, perhatikan vektor yang warna purple ni iaitu vektor A dan vektor B ni bila digabungkan, so vektor A anak panah bertemu dengan titik mula bagi vektor B. Dia mesti bertemu di sini adik. Nampak ni adik? Nampak ni? Saya tandakan. Dia mesti berlaku pertemuan. Iaitu titik akhir vektor A, iaitu di sini anak panah bergabung dengan titik awal vektor B di sini. So dia bergabung. So kat sini perhatikan anak panah dia. Anak panah dia. Tadi anak panah vektor A masuk. So dia akan anak panah vektor A tadi juga akan keluar melalui anak panah vektor B. Ni ya adik-adik. So kat sini hasil gabungan ni kita boleh ringkaskan sebagai dengan lakaran vektor yang baru, iaitu garisan vektor yang baru di sini adalah vektor garisan yang berwarna merah. Kita boleh labelkan dia sebagai vektor A tambah vektor B. Ini juga dikenali sebagai hukum segi 3. Seterusnya adik-adik. Masa lagi saya gunakan vektor A, gabung. Cuma di sini berbezanya vektor A gabung bersama vektor negatif B. Cuma bezanya arah berbeza vektor B tadi. Arah yang bertentangan. Bila digabung bersama, perhatikannya adik-adik. Ni vektor A masih kekal arah dia. Gabung bersama vektor negatif B. Vektor negatif B maksudnya arahnya saya telah lakarkan ke bawah. Sebab pada awalnya tadi arah naik ke atas. So saya telah lakar ke bawah. Bila digabungkan bersama, perhatikan adik-adik, di manakah titik pertemuan antara vektor A dan vektor B? Titik pertemuannya adalah di bahagian yang saya letakkan warna bulat ini adik-adik. Di sini tempat gabungan antara vektor A dan vektor negatif B. So hasil gabungan antara dua vektor, garisan secara ringkasnya kita boleh nyatakan di sini
iaitu garisan vektor yang berwarna merah ni. Okey. So kita boleh labelkan bahagian di sini sebagai vektor A tambah negatif vektor B. Okey, faham ni adik-adik? Okey, pastikan vektor tadi bila digabungkan anak panahnya masih lagi masuk dan terus keluar seterusnya. Anak panahnya adalah dalam arah yang sama. Okey. Okey, seterusnya adik-adik. Apakah yang terjadi jika penambahan melibatkan dua vektor selari? Okey, di sini saya letakkan vektor U dan vektor B. Okey. Jarak vektor U, vektor V. Okey. Vektor V di sini perhatikan jaraknya saya buat 2 kali ganda vektor U. Okey, namun arahnya adalah selari. Bila digabungkan, bila digabungkan dua vektor yang selari iaitu vektor U dan V. Okey, lihat bila digabungkan. Okey. Sekarang hasilnya akan menjadi bertambah panjang, iaitu magnitud akan bertambah panjang lah, bertambah besar. Okey, sekiranya vektor U digabung bersama dengan negatif vektor V, okey, tapi arah vektornya masih lagi kategori arah vektor selari adik-adik, walaupun dia bertentangan ataupun berlawanan arah, tapi garisannya masih lagi kategori garis selari. Seterusnya hasil dia bagaimana? Okey. Vektor U arahnya berbeza dengan arah vektor V. Okey, so kat sini hasil akhir setelah kita tolak adalah hanya tinggal pada bahagian. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah yang terjadi jika penambahan melibatkan dua vektor tidak selari. Okey. Dua vektor yang tidak selari di sini saya gunakan warna, iaitu vektor AD dilabel sebagai vektor V, vektor AB dilabelkan sebagai vektor U. Okey, perhatikan kita ada guna dua warna. Vektor V di sini guna warna biru, vektor U di sini guna warna hijau. Okey. So, jelas antara vektor V dan U adalah tidak selari di sini. Okey. So, penyelesaian yang ingin kita selesaikan adalah di sini, iaitu mencari vektor A ke C. Okey, mencari vektor A ke C di sini. Okey. Untuk mencari vektor A ke C di sini, untuk cari vektor A ke C di sini, kita ada dua alternatif yang kita boleh lakukan. Okey, alternatif yang pertama, di sini perhatikan, kita boleh guna vektor AB digabung bersama dengan vektor BC. Vektor BC di sini adik-adik, sebenarnya vektor BC ni adalah sama juga dengan nilai vektor AD. Kenapa sama? Disebabkan ia adalah vektor yang selari. So, vektor U tambah vektor V akan dapat hasil vektor AC. Okey, ni adik-adik, nampak ni? Okey. Satu lagi alternatifnya. Okey. Masalahnya kita perlu mencari vektor AC. Okey. Cuma di sini tengok kita ada alternatif yang kedua, iaitu adik-adik boleh guna vektor AD digabung bersama dengan vektor DC. Vektor DC ni, vektor DC adalah sama juga dengan vektor AB. Kenapa sama? Vektor DC dan AB adalah selari. Okey. So, kita boleh buat kesimpulan vektor AD iaitu V gabung bersama dengan vektor U. Okey. So, hasilnya juga akan mendapat vektor AC. Okey. Seterusnya mari kita lihat penolakan vektor. Okey. Penolakan melibatkan dua vektor selari. Lihat ya adik-adik. Okey, so kita ada vektor A, kita ada vektor B. Okey.
Di sini kalau saya gabungkan vektor A dengan vektor B, okey. Bila saya gabungkan operasi tolak. Okey, bila saya buat operasi tolak, maksudnya okey, bila kita tindihkan vektor A dan B ni, okey, umpama saya buat proses penolakan, so hasil yang terakhir nanti, okey, hasil terakhir di sini setelah melakukan proses penolakan, hasil terakhir yang kita nampak, okey, adalah vektor A tolak B sini, vektornya ataupun magnitudnya akan menjadi lebih kecil. Okey, seterusnya di sini, jika melibatkan penolakan melibatkan vektor tidak selari pula. Okey, sekarang kita ada vektor OB dan vektor OA. Vektor OA di sini label sebagai A, vektor OB di sini label sebagai B. Okey. Sekiranya melakukan proses penolakan iaitu vektor A, kita nak tolak dengan vektor B. Tolak di sini vektor B, kita nampak dia arahnya berlawanan dengan vektor B yang asal lah. Ni. Okay, ni vektor A, vektor A, vektor A, ni vektor B. Okay. Bila saya lakukan proses penolakan, agak mustahil saya guna bahagian vektor B di sini dengan vektor A di sini sebab tidak ada berlaku kata aliran arah yang sama. Okey. Aliran arah yang kata selari, kata ikut aliran arah yang berurutan lah. Okey. So kat sini kesimpulannya vektor A, vektor negatif B ni adalah sama juga dengan vektor A ke C sebenarnya adik-adik. So untuk memudahkan proses vektor A, okey, tolak dengan vektor AC. Vektor AC tadi adalah sebenarnya bersamaan dengan vektor negatif B. Sebab dia, okey, vektor AC dengan vektor negatif B di sini, perhatikan betul-betul. Adakah dia selari? Ya, dia memang selari. So di sini hasil vektor A gabung bersama dengan vektor negatif B, hasilnya adalah pada bahagian vektor yang berwarna merah ni. Adik nampak ni? Bahagian merah ni. Okey, so hasilnya boleh tulis sebagai vektor A tolak vektor B. Okey, jom kita latih minda. Okey adik-adik, di sini kita lihat soalan minda yang pertama. Rajah 1 menunjukkan segitiga ABC. Titik P terletak pada BC dengan keadaan BP nisbah PC sama dengan 4:1. Ungkapkan setiap berikut. Okey, ungkapkan setiap vektor berikut dalam sebutan A dan vektor B. Okey, di sini dibekalkan gambar rajah. Okey, bentuk segitiga, titik A, titik B, titik C. Okey, vektor A ke B. Okey, anak pandangnya nampak dah adik? Vektor A ke B dilabel sebagai 5B. Vektor A ke C, anak panah ni adik nampak? Vektor A ke C dilabel sebagai vektor 10A. Okey, dan di sini ada terdapat titik B. Dekat antara bahagian garisan BC ada titik B. Di sini ya adik-adik. Okey, so kat sini soalannya ungkapkan vektor BC dalam sebutan A dan B dan ungkapkan vektor AP dalam sebutan A dan B. Okey, so adik-adik digalakkan membuat lakaran. Okey, membuat lakaran serta dengan arahnya. Okey, untuk memudahkan proses memahami soalan. Okey, jawapan akan diberi sebentar lagi. Okey. Sekarang kita lihat jawapan bagi soalan yang pertama. Okey. Rajah 1 ni menunjukkan segitiga ABC. Okey, A, B, C. Okey, titik P terletak pada BC dengan keadaan BP nisbah PC sama dengan 4:1. Okey, ungkapkan setiap vektor berikut dalam sebutan vektor A dan vektor B. Okey, so kita kena cari vektor BC dan vektor AP. Okey. So kat sini, okey, lakaran memang dah ada kan. Okey. So kita tengok kat sini kita
perlu teliti dari segi arah. Okey, dan untuk mencari vektor tersebut mungkin kita terpaksa guna vektor paduan lah, ataupun kita boleh panggil vektor gabungan. Okey, so kat sini kita lihat kita nak cari vektor BC. Nak cari vektor BC. BC mana BC? Kat sini. Ni B, ni C. So vektor BC. Okey, so sekarang untuk cari vektor BC kita abaikan dulu point P ni lah. Okey. So ni saya dah lakar balik. Okey, saya nak cari vektor BC kan. Okey, BC mana tadi? Yang bahagian ni. Ni, saya nak cari ni. Ini saya nak cari vektor BC. Okey. Okey, saya nak cari vektor BC. Okey. Okey. So sekarang, okey, untuk mendapat vektor BC, sekarang B ni adalah titik awal, C ni adalah titik akhir. Okey, disebabkan B adalah titik awal, okey, so saya akan bermulakan saya punya orang kata vektor bermula dari titik B. So B ke C saya akan guna vektor yang sudah ada. Okey, saya akan B pergi pada A, lepas tu vektor A akan pergi kepada vektor C. Okey, nampak? Okey, cuma beza sekarang B ke A, vektor B ke A ni kita nampak dia arahnya bertentangan dengan vektor yang sudah ada, vektor A ni. Vektor A arahnya menghala ke titik B. Sedangkan kita sekarang nak guna vektor B ke A. So arah saja yang bertentangan. So kat sini, okey, terlebih dahulu saya akan tulis. Okey, saya akan tulis untuk cari vektor B C, okey, sama dengan BC sama dengan BA tambah AC. Boleh? Faham? Okey. Jangan merujuk pada vektor BA tadi, yang saya dah lakak ke sini, arahnya bertentangan dengan vektor AB kan? Okey. So saya akan tulis BC sama dengan negatif 5B, sebab dia arah bertentangan, so saya letak negatif lah. Negatif 5B tambah, okey, vektor AC adakah arah bertentangan ataupun selari vektor AC? Yang sekarang ni, vektor AC. Okey, vektor AC dengan yang asal vektor yang sudah ada dalam soalan sama, so tak perlu tambah negatif. So negatif 5B tambah 10A. So vektor BC dah siap lah. Itu jawapannya, negatif 5B tambah 10A. Seterusnya jawapan B. Okay, kita perlu cari AP. Okay, AP. Okay, dalam rajah ni saya dah garis AP. Ni tanda anak panah. Sebab dia nak A ke P. Maksudnya vektor dari titik A ke P. So saya tulis anak panah dah. Bersamaan kita boleh guna alternatif kat sini, iaitu vektor AB tambah dengan vektor BP. Okey. So nampak kan vektor AB, nampak vektor AB, anak panah dia selari. Okey kan? Vektor AB ni. Okey. Gabung dengan vektor BP. Okey, kita akan gabungkan lah. Okey. Kenapa saya buat kat sini? Nampak tak? Sekarang anak panahnya, okay, kalau kita perhatikan anak panahnya masih lagi yang kata tidak berlawanan lah, selari dengan yang arah tanda-tanda yang asal. Okey. So tak perlu ada negatif lah kat sini. Cuma bezanya sekarang, okey, kita tak tahu vektor BP. Okey. So kita tengah cari vektor BP. Okey. Vektor BP okey, berdasarkan nisbah yang diberi dalam soalan, dia kata BP nisbah PC sama dengan 4 nisbah 1. Maksudnya, okey, BP ni adalah 4 kali ganda vektor PC. Faham? BP kat sini bermaksud 4 kali ganda vektor PC. Keseluruhannya kita boleh kaitkan dengan jawapan BC sebelum ni. So keseluruhan yang kita boleh kaitkan iaitu vektor, okey,
BC adalah sama dengan 5 kali ganda vektor PC. Sebab tadi ni sebab BP adalah 4 kali ganda vektor PC. So kesimpulannya BC sama dengan 5 kali ganda vektor PC. Oleh kerana kita tahu 5 kali ganda vektor PC adalah bersama PC vektor BC. So kita boleh kaitkan kat sini. Satu vektor PC bersamaan 1/5 skala 1/5 vektor BC. Kan? Kemudian untuk kaitkan dengan vektor BP tadi 4 kan? 4 kali ganda PC. Maksudnya vektor BP sama dengan 4/5 darab dengan vektor BC. So kat sini. So kita boleh kaitkan hasil yang kita dapatan di sini, masukkan dalam formula ni lah. So kita tulis. Tu sebelum tu nak mengelakkan kita confuse. Yang ini sebut dalam letak lah. So kat sini saya teruskan vektor AP. Vektor AP sama dengan AB tadi tak ada perubahan apa-apa, iaitu kita tulis dulu vektor AB boleh. BP tadi adalah sama dengan 4/5 vektor BC. Jangan baru saya ganti. Iaitu vektor AP tadi bersamaan AB tadi adalah vektor 5B, positif 5B tambah 4/5 darab vektor BC. Vektor BC yang sedia ada dalam jawapan bahagian A tadi adalah negatif 5B tambah 10 darab vektor A. Nampak saya dah masukkan. Kat sini 4/5 darab dengan vektor BC ni kita boleh permudahkan. Kita boleh bahagi dengan 5 kan? Dalam soalan ni kita bahagi dengan 5. So kita boleh tulis kat sini vektor AP sama dengan 5B. Kita permudahkan, kita dapat negatif 4B tambah 8 darab vektor A. Untuk dapat negatif 4B tambah 8 ni vektor A ni, negatif 5 bahagi 5 kita dapat negatif 1B. Negatif 1B darab 4 dapat negatif 4B. 10A ni 10 bahagi 5 dapat 2A, positif 2A. Positif 2A darab 4 dapat positif 8A. Nampak? Tapi ini bukan final list. Ini bukan final lagi. Kita kena permudahkan jawapan. Permudahkan jawapan. Kita akan tulis 5B tolak 4B dapat vektor B tambah 8 darab vektor A. So siap. Soalan bimbang yang kedua. Rajah 2 menunjukkan segitiga FGH ni, segitiga FGH dengan keadaan FH vektor FH sama dengan 4P dan vektor FG sama dengan 12Q. A. Cari GH dalam sebutan P dan Q. Cari GH dalam sebutan P dan Q. Dan yang bahagian B seterusnya diberi FG sama dengan 3EG, dan GD sama dengan DH. GD sama DH iaitu vektor. Vektor GD sama dengan vektor DH. Cari ED, vektor ED dalam sebutan P dan Q. So kat sini adik-adik nampak segitiga ni. Segitiga di sini adalah tanpa araf. So adik-adik
harus meletakkan arah untuk memudahkan adik proses menjawab bagi soalan A dan B. Okey. Jawapan akan diberi sebentar lagi. Okey. Lihat pula soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan segitiga FGH dengan keadaan vektor F ke H sama dengan 4P dan vektor F ke G sama dengan 12Q. Okey. So kat sini, okey. So dalam soalan walaupun dia lukis gambar rajah tak ada anak panah, so kita kena letaklah kan F ke H. Okey. Iaitu 4P. Dan F ke G. F ke G adalah 12Q. Okey. 12Q. Okey, cari GH. Cari GH. Okey. So GH yang kita nak cari berada di sinilah. Okey, yang ni. So kita guna pembaris. Yang ni yang saya nak cari. Iaitu GH. Okay. So kita akan guna konsep vektor paduan. Okay. Ingat, kalau nak guna konsep paduan, dia mesti dua vektor dia digabung dan anak panah akan jadi selari. Okay. Dia kata GH. So kat sini soalan GH ni maksudnya G adalah titik awal, H adalah titik akhir. Okay. So kita untuk mendapatkan vektor GH, okay, kita nampak saya ada vektor G dan H. Tapi saya kena cari GH kan. So saya akan gunakan laluan yang vektor yang sedia ada, iaitu saya akan guna G ke F. Okey, saya akan guna G ke F. Okey. G ke F. Kemudian saya gabung vektor F ke H. Baru saya dapat vektor GH. So kat sini, okey, kat sini kita mesti menggunakan dua vektor lah. Okey. So untuk kat sini saya akan guna, okey, bagi menjawab soalan yang pertama ni iaitu GH ni. Okey. G ke H sama dengan G ke F tambah F ke H. Okey. Nampak? Okey. Okey. Berdasarkan lakaran yang kata untuk saya dapatkan vektor GF ni, GF ni sekarang arahnya telah bertentangan dengan vektor yang diberi, iaitu vektor yang diberi FG. Tapi sekarang saya akan cari vektor G ke F. So kat sini confirm kita nampak jelas iaitu arahnya bertentangan. Okey. Vektor sama, cuma arah saja bertentangan. So saya akan tulis kat sini vektor GH sama dengan arah bertentangan, kita letak simbol apa? Negatif. So negatif 12Q. Okey. Tambah F ke H, vektornya adalah kata masuk lagi arah yang sama dengan yang asal dalam soalan ni. So saya tak perlu tambah negatif. So negatif 12Q tambah dengan 4P. Okey. So siap bagi vektor GH. Okey, vektor GH siap. Okey, kita lihat bahagian B. Okey, diberi FG sama dengan 3EG. Okey, di sini tak ada anak panah di atas FG dengan EG, bermaksud panjang FG sama dengan 3 kali ganda panjang EG. Okey. Dan GD sama dengan DH. Okey, jarak G ke D adalah sama dengan jarak D ke H. Kenapa jarak? Sebab tak ada anak panah di atas GD dengan DH. Okey. So terusnya
cari ED dalam sebutan P dan Q. Okey, kat sini kita nampak ini kita nak cari vektor ED. Okey, so vektor yang kita perlu guna pakai adalah E ke G gabungkan dengan vektor G ke D. Okey, so kita boleh tulis vektor ED. Okey, vektor ED sama dengan E G tambah dengan vektor G D. Okey. Untuk mencari vektor EG, kita lihat kat sini, kita tahu FG sama dengan 3 kali ganda panjang EG. So kita boleh kaitkan kat sini, iaitu panjang EG sama dengan 1/3 vektor FG. Okey. So kat sini 1/3 vektor FG adalah 12Q. So kita ringkaskan, kita dapat 4Q. Okey, seterusnya kita cari GD. GD pula, okey, di mana D adalah titik tengah bagi GH. So vektor GD sama dengan setengah darab vektor GH. Okey, setengah darab vektor GH yang kita dapat dalam jawapan A tadi adalah negatif 12Q tambah 4P. Okey, di sini kita ringkaskan, iaitu vektor GD, okey, bersamaan, okey, negatif 12 bahagi 2 dapat negatif 6Q. Positif 4P bahagi 2 dapat positif 2P. Okey, so jawapan yang kita dapat sekarang iaitu GD dan vektor EG sama dengan 4Q tadi. Kita boleh ganti masuk ke dalam, okey, iaitu vektor yang pada awal yang kita tulis tadi, iaitu ED sama dengan EG tambah GD. So bila kita ganti masuk, kita akan dapat ED sama dengan EG tadi berapa? EG tadi 4Q tambah, okey, tambah ni, tambah, jangan lupa buka kurungan. GD tadi adalah negatif 6Q tambah 2P. Okey, dan kita kembang kat sini, kita akan, lepas kita kembang, kita pemudahkan. Okey, kalau sekembang dapat apa? 4Q tolak 6Q tambah 2P. So Q dengan Q kita tambah sebab sebutan yang sama. So kita dapat 4Q tolak 6Q jadi negatif 2Q tambah 2P. Okey, so ini adalah jawapan akhir bagi vektor ED, iaitu ED bersamaan negatif 2Q tambah 2P. Okey, dalam akhir untuk hari ini bagi siri ketiga. Okey, jumpa lagi dalam siri yang keempat. Bye.